Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perlembagaan pindaan 2021 pada petang yang berbahagia ini. Kiranya saya wakil tunggal daripada PAS yang mengambil bahagian. Dengan penuh kasih sayang kepada seluruh rakyat Malaysia, baik dari Sabah dan Sarawak maupun dari Persekutuan Tanah Melayu, serta perasaan tanggungjawab terhadap rakyat kita pada hari ini dan juga pada masa depan yang berbilang kaum dan berbagai-bagai agama ini, saya mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Selaku pembuat dasar, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu keputusan yang besar untuk masa depan negara kita, masa depan Sabah, masa depan Sarawak dan masa depan Persekutuan Tanah Melayu juga sebenarnya, dan secara langsung atau tidak langsung masa depan negara kita yang bernama Malaysia ini. Pindaan ini perlu dibuat demi pengukuhan kedudukan semua wilayah ini ke dalam Malaysia dan bukan sebaliknya, dan patut disokong oleh semua pihak. Saya ulangi, pindaan ini perlu dibuat demi pengukuhan kedudukan semua wilayah ini ke dalam Malaysia dan bukan sebaliknya. Saya sebut satu keputusan yang cukup besar kerana yang hendak kita pindah ini ialah perkara satu dalam perlembagaan persekutuan daripada 183 perkara kesemuanya. Tan Sri Yang Dipertua, pada tahun 2019 yang lalu, kita telah pun membahaskan mengenai pindaan perkara 1/2 perlembagaan persekutuan ini, dan saya berpandangan banyak aspek telah mengalami perubahan dalam pindaan kali ini. Tan Sri Yang Dipertua, pindaan kepada perkara 1/2 ini dengan memasukkan frasa negeri-negeri persekutuan yang merujuk kepada negeri-negeri Tanah Melayu yang berada di bahagian semenanjung serta mengkhususkan negeri-negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Pada hemat saya, pindaan ini lebih menjustifikasikan prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah seperti yang pernah dijelaskan pada pindaan pada 2019 yang lalu. Perkara 160 perlembagaan persekutuan pula dipinda dengan memasukkan tafsiran terhadap frasa persekutuan yang merujuk kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, dan selanjutnya menurut perjanjian yang dimuktamadkan pada 9 hari bulan Julai tahun 1963 antara United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Persekutuan yang dikenali sebagai Malaysia dengan koloni Borneo Utara dan Sarawak, dan negeri Singapura bersekutu dengan negeri-negeri sedia ada dalam Persekutuan Tanah Melayu sebagai negeri Sabah, Sarawak dan Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan padanya, tapi di bawah dan menurut perjanjian berhubung dengan pemisahan Singapura daripada Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat bertarikh 7 hari bulan Ogos tahun 1965. Singapura telah tidak lagi menjadi sebuah negeri dalam Malaysia. Saya berpandangan pindaan-pindaan ini sangat signifikan. Pertama, kerana ia selaras dengan pengamalan sistem federalisme yang diamalkan di Malaysia. Setiap institusi dan entiti di peringkat persekutuan dan negeri ada bidang kuasa masing-masing berdasarkan kepada peruntukan yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Kuasa parlimen disenaraikan dalam senarai persekutuan dalam jadual ke-9. Kuasa Dewan Undangan Negeri di bawah Kerajaan Negeri pula terdapat dalam senarai negeri. Kedua-dua badan perundangan, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri ini juga mempunyai kuasa perundangan bersama dalam senarai bersama. Jadi aspek paling teras yang utama dalam perbahasan pindahan ini adalah memastikan peranan federalisme ini diperkukuhkan dalam negara. Sabah dan Sarawak ada hak dan kuasanya seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan, sama seperti negeri-negeri Tanah Melayu yang lain. Persekutuan juga ada kuasanya yang tersendiri. Kedua pindaan ini merujuk kepada sebuah dokumen perundangan atau legal document iaitu Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani oleh United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, the Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak dan Singapura di London pada 9 Julai 1963 yang menggunakan istilah The Borneo States atau negeri-negeri Borneo seperti yang tertera dalam Perjanjian Malaysia ini. Tuan Yang Dipertua, ketika pindaan pada 2019
aspek equal partners seringkali dibangkitkan sehingga mewujudkan sama ada pengistilahan wilayah atau negeri untuk dirujuk kepada negeri-negeri Borneo ini. Saya ingin tegaskan bahawa soal equal partners ini berbangkit kerana faktor kemunduran sosioekonomi masyarakat di Sabah dan Sarawak, seolah-olah ada satu permasalahan terhadap delivery system atau sistem penyampaian kepada dasar-dasar dan peruntukan yang disalurkan kepada Sabah dan Sarawak. Saya bercakap tentang sistem federalisme tadi yang perlu diperkukuhkan semula kerana saya sendiri merasainya sekian lama di negeri Kelantan. Hak royalti rakyat negeri Kelantan dinafikan hanya kerana berbeza parti politik pemerintah dengan kerajaan persekutuan pada masa itu. Jadi di mana amalan federalisme di sini? Seringkali juga ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak bercakap soal pembangunan sosioekonomi dan kemunduran di sana. Mengapa ia masih menjadi isu selepas hampir 60 tahun perjanjian Malaysia ditandatangani. Oleh sebab itu, saya jelaskan di sini, sudah sampai masanya kita mengambil berat terhadap amalan federalisme. Apa-apa yang tempang wajar dibetulkan semula dan saya berharap kitalah yang memulakan perubahan tersebut, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat.